Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni. Dan insya-Allah sambungan kita pada malam ini dalam risalah Al-Fiqhul Akbar karangan Al-Imam Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala. Sambungan kita pada muka surat yang ke-14 di bawah tajuk Tauhid. Sebenarnya dia masih lagi berada di bawah rukun iman secara ijmal ataupun secara umum. Malam ni insya-Allah kita akan bahas perkara berkaitan dengan tauhid, i'tiqad dan juga iman. Perbezaan antara tiga perkara tersebut. Kemudian kita akan sentuh sikit berkenaan dengan rukun iman secara umum yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala, sampailah kepada beriman kepada hari kebangkitan dan juga beriman dengan adanya neraka. InsyaAllah pada malam ni perbahasan kita. Jadi kita tengok sambungan kita muka surat 14 di bawah subtopik Tauhid. Mana-mana yang belum ada risalah boleh ambil risalah tu, masih lagi banyak saya tengok. Okay. Jadi mana-mana orang yang tak ada boleh ambil terus. Jangan ambil minggu lepas ambil dah, minggu ni ambil lagi. Jadi duk simpan rumah dia pula banyak. Okay. Yang dah ambil tu sekali dah lah. Okay. Yang belum ambil lagi boleh ambil dan boleh jadikan hak milik lah. Okay. Maknanya yang belum ambil boleh ambil, yang dah ambil tu dia kena guna buku dia sendirilah. Okay. Jadi kita tengok perbahasan muka surat 14 Tauhid. Okay. Tauhid bermaksud mengesakan Allah Azza wa Jalla pada zatnya, yakni pada zatnya, sifatnya dan perbuatannya, yakni hendaklah seseorang itu membersihkan dirinya dari semua bentuk kesyirikan dan beriktikad bahawa Allah Jalla Jalaluhu itu esa, tidak ada sekutu baginya, tidak pada zatnya, sifat-sifatnya, perbuatannya, nama-namanya dan hukum-hukumnya. Maksud tauhid yang nak disampaikan oleh penulis iaitu Al-Imam Abu Hanifah itu ialah pada perkataan yang bermula yakni tu. Yakni tu tak ada makna dalam bahasa Melayu sebab dia terjemahan literal, yakni dengan maksud iaitu. Jadi kita boleh buat kurungan daripada perkataan yakni sampailah kepada hukum-hukumnya. Itu definisi kepada tauhid. Okay. Maksudnya ialah dia kena bersih diri dia daripada semua bentuk kesyirikan dan i'tiqad. Syirik dari segi ideologi, syirik dari segi perkataan, syirik dari segi perbuatan. Ketiga-tiganya dia kena clear. Kalau dia cuma clear dari segi ideologi, iaitu kefahaman akal, dia masih lagi buat dalam bentuk perkataan atau perbuatan, dia belum lagi masuk dalam tauhid. Dia mesti clear pada tiga-tiga itu. Nanti kita akan bahas lebih lagi pada bab makna ataupun definisi iman. Okay. Seterusnya dia sebut, dialah yang menciptakan dan mentadbir alam ini. Itu pun dalam bab tauhid.
mengatur urusan makhluk-makhluknya. Ini secara umum dalam perenggan ni, dia nak beritahu tauhid secara keseluruhannya. Maknanya satu orang tu dia mengesakan. Sebab tu kalau kita tengok dalam bahasa Melayu, perkataan esa ialah perkataan yang khusus. Esa maksudnya tunggal. Dalam bahasa Melayu yang lebih mudah untuk difahami dan banyak digunakan. Esa ialah satu benda yang tidak menerima kedua dan ketiga, ataupun tidak menerima pasangan. Sebab tu kalau kita terjemah Allah itu satu, dia masih lagi belum merangkumi kesemua yang disebutkan. Tapi kalau sebut Allah itu Esa, dalam bahasa Melayu kita, walaupun perkataan Esa tu dia ambilan daripada Sanskrit, yang mana kalau kita tengok bahasa yang menggunakan perkataan Esa ni juga ialah Hindi dan juga Urdu. Sebab daripada Sanskrit itu pun keluar bahasa ini. Jadi kita boleh tengok perkataan Esa ni perkataan yang paling kompleks untuk menterjemahkan maksud tauhid. Dalam bahasa Arab dia sebut ahad. Dia tak sebut wahid. Dia sebut ahad. Perkataan tauhid diambil daripada ahad. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Jadi ini dalil untuk tauhid. Maknanya dalil ada dalam surah Al-Ikhlas, iaitu ayat pertama. Sebab tu kalau kita tengok dalam sirah Nabi, bila mana Nabi menyampaikan dakwah secara terang-terang, sahabat pun dia ikut macam Nabi menyampaikan dakwah secara terang-terang. Antara yang menzahirkan keislamannya dan ketauhidannya ialah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ketika mana dia diseksa oleh tuannya iaitu Umayyah bin Khalaf, sehingga dia dihempak batu di atas dada dia. Apa dia sebut waktu dia dihempak? Dia kata ahadun ahad. Ahadun ahad. Maksudnya apa? Yang Esa. Yang Esa. Itu yang dia sebut. Itu yang Bilal bin Rabah sebut waktu itu. Sebab apa? Sebab perkataan yang Bilal bin Rabah sebut tu menunjukkan bahawasanya ideologi dia, itu yang dia percaya, itu yang dia beriman. Maknanya dia nafikan semua berhala, semua sembahan, semua kehebatan berbentuk aliran pemikiran pun semuanya dibuang, semuanya ditolak. Jadi itu ialah bentuk yang kita boleh tengok daripada tauhid. Sebab itulah dia datang daripada ayat pertama surah Al-Ikhlas. Dan sebab apa surah Al-Ikhlas dinamakan dengan Al-Ikhlas, walaupun tidak ada perkataan ikhlas dalam surah itu. Kalau kita tengok, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 4 ayat tu, satu perkataan ikhlas pun tak ada. Tapi kenapa dinamakan oleh Nabi dengan nama ikhlas? Penamaan surah ni dia datang daripada Nabi. Nabi sendiri yang namakan surah tu dengan Al-Ikhlas. Sebab ianya sesuatu yang duduk di dalam jantung ataupun dalam jantung hati manusia. Ikhlasan ini ialah benda yang ada di dalam. Ikhlas mai pada perkataan khalas yang bermaksud kosong, tidak ada benda lain. Maknanya kita semua ni orang Islam, kita dah kosongkan jiwa kita untuk menerima apa-apa saja benda yang lebih hebat daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi itu maksud tauhid. Dan kita mentauhidkan Allah pada zatnya, pada sifatnya, pada perbuatannya. Taklah kita melakukan sekutu kepadanya. Maknanya kita ada dan wujudkan kuasa lain yang sama hebat, benda lain yang sama hebat yang boleh diseru, yang boleh dihormati. Tidak ada. Orang yang ada benda ni, dia tak beres pada tauhid dia. Okay. Jadi itu selesai untuk definisi tauhid. Kemudian kita pergi kepada i'tiqad. Okay. I'tiqad pada bahasa bermaksud mengikat simpulan dengan kukuh. I'tiqad ataupun akidah benda yang samalah. Aqada ya'qidu, i'tiqadan. Okay. Kemudian ia digunakan bagi menunjukkan pegangan hati yang kuat dan kukuh seperti simpulan yang kemas dan tidak terurai. Itu maksud dia. Maksudnya ialah pegangan hati yang kuat dan kukuh seperti simpulan yang kemas dan tidak terurai. Kita boleh buat perenggan ataupun kita boleh buat kurungan di situ. Dia bermula pada perkataan pegangan sampailah kepada terurai. Maknanya kita ikat kepercayaan ini dalam hati kita sehingga kita digoyah dengan apa-apa hujah pun kita tak akan terpedaya dengan hujah itu. Saya selalu buat contoh yang mudah.
bila mana orang kata pada kita esok hari Khamis, kita tak percaya. Sebab esok baru hari Rabu, hari ni baru Selasa. Orang datang bagi tahu dekat kita, percayalah esok hari Khamis. Tak, kita tak percaya. Kalau orang tu kata, kalau kamu kata esok Khamis, aku bagi RM1,000 aku bagi. Kita mungkin kata esok Khamis sebab kita nak 1,000 tu, tapi dalam hati kita tak kata esok Rabu. Tapi dah dia nak bagi, aku ambil. Dia pun tak ancam apa-apa, dia ancam yang tu je. Okay. Tapi jauh di sudut hati kata esok tetap hari Rabu, tak akan jadi Khamis. Dia saja seorang yang nak suruh aku kata Khamis. Aku pun katalah. Okay. Cuma nak katanya, di sudut hati manusia itu, itulah yang disebut sebagai i'tiqad. Dia pegang kemah sungguh. Dia tak buang, dia tak tanggalkan benda tu daripada hati dia ataupun daripada kepercayaan dia. Okay. Akidah pula pada bahasa bererti simpulan yang kukuh. Ia menjadi kata istilah kepada anutan dan kepercayaan seseorang kepada Tuhannya dan urusan agama yang diyakininya. Maknanya perkataan i'tiqad ni asalnya ianya adalah perkataan umum yang bermaksud simpulan. Ya'qilu atau ya'qidu habl, ikat tali. Itu dalam bahasa Arab lah contohnya. Okay. Tapi perkataan ikat itu telah dikhususkan dalam ilmu akidah ini sehingga disebut sebagai ilmu i'tiqad ataupun ilmu akidah. Maknanya ianya ialah satu kepercayaan yang diimani, yang bila mana satu orang tu dia buat, dia tidak lagi rasa ragu pada apa yang dia buat tu, sebab dia yakin. Macam mana kita datang pada hari ini di masjid nak solat maghrib, lepas tu nak solat isyak. Solat itu kita buat kerana kita tahu solat ini ada kebaikan di akhirat nanti, dan kita pun percaya tentang kewujudan hari akhirat itu. Kemudian disebut sini, ia adalah apa yang dipegang kemas, disemat rapi dalam dada, yang tidak boleh diganggu gugat. Apa juga perkara yang datang dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubung dengan perkara gaib, maka wajib diimani dengan penuh yakin. Ini yang dimaksudkan dengan i'tiqad. Maknanya i'tiqad bukan hanya percaya, tapi ia percaya pada benda yang tak dapat diakali oleh akal dengan logik. Kita nak faham dengan akal tu, kita tak boleh, sebab benda tu benda luar pada akal kita. Contohnya, wujudnya syurga neraka, wujudnya azab kubur, alam barzah. Zahir mata nampak satu orang bila mana dia meninggal, dia ditanam, duduk dalam tanah. Tapi dalam tanah tu Nabi kata alam barzah bagi si mati, yang mana ia berbeza pada amalan dan i'tiqad si mati. Boleh jadi alam barzah dia tu menjadi bahagian awal daripada syurga, boleh jadi alam barzah orang ni menjadi bahagian awal daripada neraka. Tapi mata tengok, itulah tanah semata-mata, tidak ada yang lain. Ataupun kalau orang tu dia mati di tempat yang bukan tanah yang timbus dia, mati dengan sebab dimakan haiwan buas ataupun jatuh dalam laut. Okay. Dalam erti kata lain, kubur tak ada. Orang yang mati macam ni, ada tak alam barzah bagi dia? Ada juga. Walaupun dia tu dah bersatu dengan daging binatang yang makan dia. Contoh kena baham dengan harimau ke, kena makan dengan singa ke, habis, singa makan habis, tulang pun singa ambil. Dalam erti kata lain, kubur dia dalam perut singa, lepas tu akan jadi najis singa tu. Di mana kuburnya? Tidak ada kuburnya. Tapi adakah dia terlepas pada alam barzah? Tak, tetap ada alam barzah. Yang ni tak boleh nak fikir dengan akal, tapi ia ada. Dan kalau kita menolaknya, kita ada problem pada keimanan. Dan itulah bab ujian manusia. Bila mana dia menyatakan dia percaya pada Allah dan Rasul, dia kena tahu ada benda-benda yang luar pada kuasa akal dia boleh fikir, dia pun kena percaya juga. Ini pun duduk dalam pengajian tauhid. Dan dalam bab ni lah yang orang kafir menentang Nabi. Dia orang tak percaya lepas pada mati ni ada kehidupan. Sebab tu dia orang duk tentang isu ni kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi kena cop gila, yang Nabi kena cop tukang sihir, kerana nak beritahu lepas mati ni kamu tak selesai lagi. Bukanlah dengan hanya kamu hidup senang atas dunia, kamu dapat kekayaan, maka itulah tanda kebahagiaan hidup. Belum lagi. Masih lagi ada perkiraan-perkiraan lain yang kamu kena hadapi dan lalui di akhirat. Yang ni orang tak boleh percaya, sebab tidak ada satu makmal yang boleh mengesahkan benda tu wujud. Itu problemnya.
Sebab tu kita akan tengok setengah-setengah orang, antaranya pengkaji-pengkaji daripada barat, sebab dia orang ni dulu ialah agama Kristian. Bila mana agama Kristian ni dia pun ada konsep hari akhirat, dan dia orang ni tak percaya pada padri-padri. Sebab apa tak percaya pada padri? Sebab padri pun ada masalah sosial yang teruk. Itu sebab berlakunya zaman gelap dan zaman Renaissance kepada Eropah. Cuma nak katanya ada sikap skeptik. Orang-orang Eropah ni dia tak berapa nak percaya orang agama bulat-bulat. Dia perlukan satu fakta. Sebab tu kita akan tengok ada satu kajian, saya tak ingat tahun berapa, dah lama dah. Ada satu orang daripada Perancis ni, dia sanggup letak alat dalam kubur orang mati. Sebab nak cek takat mana punya yang kata ada kehidupan lepas pada mati. Dia letak satu alat yang letak di dalam tu. Alat tu mengeluarkan bunyi. Wallahualam, saya tak pasti benda ni betul atau tidak. Okay. Bila mana dia keluarkan bunyi tu bunyi suara orang yang berteriakan. Dia dengar yang tu. Boleh jadi Allah Ta'ala nak tunjukkan kuasa dia. Kita kata boleh jadilah. Okay. Tapi kalau tak bunyi pun, kalau tak ada kajian tu pun, kita yang beriman ni kena percaya macam tu jugalah. Kita tidak tunggu kajian. Sebab sikap orang-orang seperti ni, macam orang Eropah ni, dia memang nak tunggu kajian dulu. Baru dia nak terima. Macam orang kata apa, saya bagi contoh, walaupun contoh ni agak orang kata apa, setengah orang ni dia rasa macam apa sebut benda ni dalam masjid. Contoh berkhatan bagi lelaki. Kita tahu agama Islam ialah agama yang kempen benda ni, bahkan bendanya wajib. Orang Eropah antara orang yang tidak menerima peringkat awal. Sebab arahan berkhatan ataupun berkhitan ni ianya datang daripada lidah ahli agama dulu. Bila mana dia tengok ahli agama pun korup, ahli agama pun menipu, ahli agama pun nafsu binatang juga kadang-kadang. Okay. Jadi dia orang tak percaya kepada orang agama. Ni yang berlaku di Eropah. Okay. Sehingga dia orang buat kajian. Ada beza rupanya khatan dengan tak khatan. Baru dia orang terima berkhatan. Selepas ada kajian. Yang kata kita ni orang Islam, kita tak tunggu kajian tu. Kita memang buat sebab memang kita beriman dengan apa yang Nabi suruh. Arahan berkhatan ni mula-mula sekali yang kena ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam riwayat sebut. Okay. Nabi Ibrahim diperintah oleh Allah Ta'ala untuk berkhatan pada usia 80 tahun. Tua dah khatan. Istilah orang kata liat payah nak buat dah. Okay. Tapi dia berkhatan lah. Tak nak cerita yang tu lah. Cuma nak katanya dia buat. Sebab itulah Allah Ta'ala beri pangkat pada Nabi Ibrahim ni tinggi juga. Sebab Ibrahim tak pernah argue apa saja arahan pada Allah Ta'ala. Tak pernah dia argue. Tak pernah dia kata Allah Ta'ala ni betul ke tidak. Aku dapat anak elok-elok dah lah, nak boleh dapat anak tu lambat. Boleh suruh sembelih pula. Dia tak pernah terlintah. Awak tahu apa? Perasaan tu tak pernah terlintah ragu. Itulah yang nak ada pada diri kita sebagai Muslim. Kalau arahan tu tepat, Quran memang sebut, Nabi pun sebut, kita buat tanpa ada apa-apa argumentasi yang menyebabkan kita rasa ralat nak buat benda tu. Itu disebut sebagai i'tiqad ataupun akidah. Muka surat yang ke-15. Seseorang itu wajib mengucapkan, yakni seseorang itu wajib mengucapkan dengan ikhlas dari lubuk hatinya bagi menyatakan i'tiqad pegangannya. Maknanya lepas pada dia terima satu-satu pegangan itu, bukan hanya just terima dalam hati saja. Dia perlu pergi ke proses kedua, iaitu dia ucapkan. Jika ditanya, mengapa disebutkan hendaklah seseorang itu mengucapkan, tidak hendaklah seseorang itu beriman, maka boleh dijawab bahawa ucapan itu merupakan rukun yang penting bagi makna iman. Nanti kita akan tengok dalam definisi iman. Cuma sekarang ni nak sebut kepada kita bahawasanya antara tanda orang tu dia percaya, dia berani merealisasikan apa yang dia percaya. Dia tak takut ditentang terhadap apa yang dia percaya. Tak kiralah kepercayaan dia itu betul ataupun tak betul. Antara tanda-tanda orang ni dia rasa kemah dengan apa yang dia pegang, dia yakin dengan apa yang dia pegang, dia akan kempen apa yang dia bawa tu. Dia akan cuba promote benda tu pada orang. Dia rasa apa yang dia buat tu betul. Antara contoh yang kita boleh tengok, keperbegangan, maknanya pegang betul-betul terhadap satu kepercayaan ni, ialah kisah satu orang lelaki zaman Nabi, nama dia Dhimad Al-Azdi. Dia ni sahabat Nabi. Dalam hadis riwayat Muslim,
cerita pada kita tentang bagaimana Islamnya Dhimat Al-Azdi ni. Dia ketua kabilah kepada Bani Azd. Ketua kabilah, maknanya bukan orang sembarangan lah. Okay. Cuma sebelum dia masuk Islam, dia ni terkenal di kalangan masyarakat kabilah dia lah, kaum dia. Juga terkenal bagi masyarakat Quraisy. Sebab apa? Sebab dia buat satu kerja. Kerja dia apa? Kerja dia tok bomoh. Dia dukun. Antara kemahiran dia pandai bomoh dan dia pandai arahkan angin. Ini yang disebut dalam hadis riwayat Muslim. Bila mana dia datang buat umrah jahiliah, umrah ataupun haji jahiliah. Sebab memang benda tu sentiasa berlaku. Maknanya masuk saja bulan Syawal sampai pada bulan Zulhijjah ni ialah musim ziarah berhala. Dia orang panggil haji juga yang tu. Okay. Bila mana dia sampai, ni mengikut apa yang disebut dalam riwayat Imam Muslim. Okay. Waktu ni Nabi ni tahun yang ke-5, ke-6 berdakwah di Mekah. Berdakwah di Mekah tu 13 tahun, ni tahun ke-5, tahun ke-6. Waktu Nabi berdakwah ni, Nabi sentiasa keluar. Bila masuk waktu musim orang ziarah ni, Nabi hari-hari keluar ke kawasan Kaabah ni, Nabi promote akidah tauhid ni. Dan Nabi kata tak betul sembah berhala ni. Jadi pada waktu tu, kabilah Azd ataupun Bani Azd ni dia orang datang buat haji. Diketuai oleh Dhimat Al-Azdi ni yang belum Islam. Bila mana Dhimat Al-Azdi ni dia selesai dah buat manasik haji yang tak betul tu, maknanya dah selesai tawaf, dah selesai sa'i terbalik. Sa'i dulu terbalik. Sa'i sekarang Safa Marwah, dulu Marwah Safa. Dan tata cara tawaf pun lain. Tawaf boleh pakai baju, tapi baju tu kena beli di Mekah, bukan baju kita bawa pada kampung kita. Kalau tak ada duit nak beli baju di Mekah, boleh. Tu cara dia. Dan orang Mekah confirm lah tak jual murah baju waktu tu. Dia akan double price pada waktu tu, ataupun triple price pada waktu tu. Sebab waktu ni lah kita nak dapatkan keuntungan. Dan sebab itulah mereka mempertahankan berhala bermati-matian, sebab itu ialah sumber ekonomi juga kepada dia orang. Okay. Selain daripada sembelihan-sembelihan terhadap berhala. Okay. Jadi Dhimat Al-Azdi ni selesai dia duk buat manasik haji ni, dia duk dengar orang-orang Mekah ni duk kata, innahu sya'irun au majnun. Bila mana tengok Nabi keluar ni, Nabi duk kempen tauhid ni, orang-orang Mekah ni yang duk pergi jalan ni kata, dia ni tukang syair. Dia ni orang gila. Dhimat Al-Azdi yang duduk tepi jalan sekali tu, dia terdengar orang kata Nabi Muhammad ni gila. Okay. Jadi pada waktu tu, dia dengan ideologi dia sebagai seorang bomoh, sebab dia ni belajar dengan bomoh-bomoh yang hebat. Antaranya pergi belajar sihir sampai ke Khaybar. Khaybar ni mana? Di Madinah. Khaybar ni ramai orang Yahudi situ. Yahudi ni antara kepakaran dia orang ialah mantra sihir. Luar biasa. Sebab tu kita akan tengok sebahagian ketua-ketua kabilah Yahudi ni, daripada Bani Qainuqa, Bani Quraidah dan juga Bani Nadir ni, dan bani-bani yang kecil yang bersekutu dengan dia orang, ketua dia orang ni ada amalan tertentu yang dikenali dengan ilmu kebal. Sebab ada riwayat sahabat diarah oleh Nabi untuk pergi bunuh satu orang ketua Yahudi ni. Kalau saya tak silap, ianya ialah ayah kepada isteri Nabi, iaitu Huyai bin Akhtab. Isteri Nabi ada nama Safiyah binti Huyai. Safiyah binti Huyai ni Yahudi. Okay. Huyai bin Akhtab tu antara ketua kabilah. Pergi tikam takluk sekali pertama. Sebab tu waktu saya cerita, saya kata ilmu kebal ni main pada Yahudi. Orang-orang yang duduk dalam silap yang ada benda ni, dia marah. Dia kata apa kata ilmu kebal pada Yahudi. Okay. Benda tu memang ada, riwayat tu memang ada. Dan saya sendiri dah dapatkan pengesahan daripada kebanyakan orang yang terbabit dalam silap ni. Kebanyakan upacara yang menyebabkan orang tu kebal, dia melalui proses kebatinan. Dia bukan proses biasa-biasa, bukan. Maknanya asli silap tu dia tidak ada pun unsur tu. Tapi dengan sebab ada unsur kebatinan, maka ianya boleh jadi kebal. Cuma yang hairan, kekebalan itu hanya bertempoh dan syarat-syarat yang sangat pelik dan tak masuk akal. Orang yang nak dapat ilmu kebal, dia tak boleh kena cahaya matahari selama 40 hari. Tuan-tuan, tak boleh kena cahaya matahari 40 hari ni bukan senang. Tambah duk perlih yang panas kuat pada negeri lain.
Negeri lain mungkin hujan, matahari tak keluar banyak. Okay. Dia kena duduk dalam pondok dia, makan serba putih, makan beras, makan gandum, makan telur pun makan yang putih, tak makan yang kuning. Kalau tak jadi, ulang pada awal balik. Okay. Dan dia ada penawar-penawar kepada ilmu itu. Antaranya yang saya duk dengar lah daripada sebahagian, dia pantang tak boleh tunjuk dia makan di hadapan orang kebanyakan. Maknanya dia makan apa-apa, makan nasi ke, makan dan minum ni jangan tunjuk depan orang. Kalau ada orang tengok, ilmu kebal dia tak jadi. Jadi lemah jugalah ilmu tu. Jadi tak kuat juga. Okay. Dan ilmu tu hanya terpakai dalam gelanggang sahaja. Sebab tu tak berani kalau kita ajak pergi perang di Palestin. Sebab kalau benda-benda ni betul, kita akan hantar brigade ni dulu. Okay. Sebab dia orang berani berdiri depan meriam Yahudi tu. Tapi hakikatnya kalau kita tengok, di bahagian Nusantara ni yang kata hebat dengan ilmu kebal, ilmu bermacam-macam lah, orang tak nampak apa semua, sejarah membuktikan wilayah inilah yang telah dijajah oleh Eropah dalam tempoh yang sangat lama. Dalam keadaan Eropah satu ilmu kebal pun tak ada. Jadi ianya ialah ilmu yang perlu dipertikaikan dan perlu dilihat daripada bahagian lain. Tapi sahabat yang nak tikam Yahudi ni, kali pertama ya tak boleh, kali kedua tu dia dapat. Kali kedua tu jadi juga. Ilmu kebal tu tawar juga. Okay. Cuma nak kata Dimad Al-Azdi ni, balik pada cerita asal tu, dia ni pergi belajar, jumpa tukang sihir, pawang, dukun, semua jenis, tukang ramal Ain Nujum ni, belajar semua jenis mantra, sehingga orang kenal dia dengan gelaran Tok Bomoh tu lah. Dan dipanggil dengan Bomoh Rih. Maknanya orang yang pandai mengarah angin, ilmu dia. Okay. Tapi waktu dia dengar Nabi, orang kata Nabi ni gila, dia duduk di Mekah pada waktu tu, baru sudah buat haji yang tak betul ni, dia ni perasaan dia lain. Dia kata sayang sungguh orang ni, tak padan dengan muda orang panggil gila. Dia tu, waktu dia duduk di Mekah tu, dia pun kata kalau aku jumpa Muhammad ni pada pertemuan akan datang, aku nak bagi free of charge, tawaran perubatan free, nak bagi hilang gila dia. Dia lain sikit pada orang. Orang lain kalau nak kata dah kan Nabi, dia tak, dia kata dah orang kata dia gila, kita berubat, kita try berubat. Takdir Allah Ta'ala, jumpa pula Nabi pada hari-hari yang berikutnya. Bila mana dia jumpa Nabi, dalam riwayat yang diriwayatkan daripada, orang kata apa, daripada Imam Muslim, dia jumpa Nabi. Dia jumpa Nabi, dia pun dah tahu nama Nabi ni Muhammad. Dia pun kata, ya Muhammad, inni arqi min hadhihi rih, min hadzal rih. Aku ni orang yang pandai berubat dan arah angin, pandai menjampi dan pandai arah angin. Dia kata pada Nabi, ini hadis riwayat Muslim, wa innallaha yashfi ala yadi man syaa, dan Allah Ta'ala telah menyembuhkan dengan tangan aku ni berapa orang yang dia nak. Lain macam sikit bahasa dia. Tok Bomoh, tapi percaya Bomoh tu jadi kerana Allah Ta'ala juga. Dia tak sembah yang mengarut. Sebab kita pun tahu akidah golongan ini dari segi rububiyahnya okey. Mereka percaya Tuhan cipta, Tuhan turun hujan apa semua. Cuma kalau nak turun hujan cepat, kena deal dengan kuasa lain. Nak bagi orang kata apa, tanaman lebih elok ke apa semua, yang tu kena deal dengan orang lain. Okay. Jadi dia kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu dia kata, fahallaka arqika, nak tak kalau aku cuba jampi kamu, kok hilang gila kamu. Tuan-tuan boleh bayang, Nabi ni dah jumpa malaikat dah pun, dah Islamkan orang pada waktu tu agak ramai jugalah. Okay. Tiba-tiba datang satu Tok Bomoh simpati ni nak bagi tawaran dekat Nabi berubat free. Okay. Tapi Nabi tak kata, Tok Bomoh, dengar sikit, kau tu dah lah mengarut. Tak kata macam tu. Okay. Dia kata lagu lain. Nabi kata ada dua riwayat. Riwayat daripada Muwatta, Nabi kata, hal tasma'u minni, Nabi kata, kamu nak dengar tak apa yang aku duk seru ni? Ada riwayat kata macam tu. Riwayat yang dalam Imam Muslim ni, Nabi tak kata apa-apa, Nabi terus cakap ataupun sebut perkataan ini, iaitu perkataan yang berbunyi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd.
Perkataan ni disebut dengan nama khutbatul hajah. Nabi kalau Nabi nak berkhutbah, Nabi start dengan perkataan ni. Dan jadi sunnah kalau nak khutbah ke khatib ke mana-mana orang dia nak kuliah ke apa, dia sebut yang ni. Ini dia panggil khutbatul hajah. Nabi sebut sampai dekat amma ba'd. Diman Al-Azdi dia kata a'id alayya kalimataka haula. Cuba ulang sekali lagi perkataan ni. Nabi ulang kali kedua. Habis kali kedua dia kata ulang sekali lagi. Nabi ulang kali ketiga. Okay. Bila Nabi selesai ulangan yang ketiga, Diman Al-Azdi yang asalnya Tok Momoh yang tawarkan rawatan free pada Nabi untuk berubat Nabi yang disangka gila itu, dia pun kata kepada Nabi, laqad balaghtu na'usil bahr. Aku bila mana dengar perkataan tadi macam dibawa sampai ke tengah laut. Dia punya khayal dia tu. Macam kena sesuatu lah daripada kata-kata Nabi tu. Dan dia kata, aku telah berjumpa dengan bermacam-macam bomoh, bermacam-macam pawang, belajar bermacam-macam perkataan yang hebat, tapi aku tak rasa perkataan dia orang hebat mereka perkataan tadi. Sedap aku dengar perkataan tu. Apa dia buat pada Nabi? Hati yadaka ubayy' bik. Beri tangan kamu, aku nak bai'ah masuk Islam. Just dengar khutbatul hajah. Tak baca ayat Quran gitu. Hanya dengar benda tu saja. Okay. Sebab tu sebahagian para ulama memasukkan khutbatul hajah ni boleh dijadikan sebagai zikir juga. Tapi dia pandangan lah, dia bukan hadis Nabi. Maknanya saja-saja tak tahu dah nak zikir apa, banyak sangat dah berzikir pula yang ni. Innal hamdalillah. Tapi orang akan nampak, orang dengar macam nak start khutbah ataupun nak start kuliah. Okay. Tapi bukan nak kuliah, tapi ini ialah khutbatul hajah. Sebab tu ada sebagai para ulama tulis syarah kepada khutbatul hajah ni. Okay. Saya nak sebut apa dia? Diman Al-Azdi ni dia yakin dengan apa yang dia duk belajar, iaitu ilmu dia. Sebab tu tanda orang tu dia percaya dengan benda yang ilmu dia belajar, dia duk mana-mana pun dia nak kempen yang tu. Dia tak rasa malu untuk kata dia ni Tok Bomo. Dia tak rasa malu. Kita pun orang Islam macam itulah. Duk mana-mana pun kita tak jual prinsip kita. Kita tak kata kita seorang Muslim. Kita buat seperti mana yang kita buat di tempat kita pun. Dan kita hormat pada benda-benda yang ada khilaf di tempat lain. Itu benda yang kena tahulah. Okay. Cuma nak katanya inilah tanda iman. Kalau dia nak kata satu benda tu dia takut di tempat orang lain, maknanya dia belum lagi meyakini, mendalami keimanan itu. Sehingga dia dengar khutbatul hajah Nabi, dia rasa apa yang Nabi sebut betul, dia pun bai'ah dengan Nabi. Nabi pun tanya pada Diman Al-Azdi, wa ala qaumik, kaum kamu macam mana? Takkan kamu seorang je yang nak bai'ah Islam ni? Kaum kamu yang datang buat haji sekali tak nak kempen. Dia kata wa ala qaumi, kaum aku pun aku nak dia orang masuk Islam. Saya nak kata apa dia? Sebahagian manusia Allah Ta'ala berikan kepada dia ni rezeki, dengar satu benda dia rasa benda tu betul dan dia nak ikut. Ada setengah orang yang Tuhan tak bagi, memang Tuhan tutup pada dia. Macam Abu Talib, tutup serapat-rapatnya. Sedangkan seruan tauhid itu paling dekat di telinga dia. Orang lain dengar jauh-jauh. Dia sampai tahap Nabi pergi ke pembaringannya dan beritahu, qul ya am la ilaha illallah. Tak nak sebut sampai sudah tak nak sebut. Nak kata pada kita bahawasanya mengikuti kebenaran dan bersama dengan kebatilan, ia pun kadang-kadang rezeki daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah Umar Al-Khattab dalam riwayat yang dhaif, dia pernah berdoa pada Allah Azza wa Jalla. Dan doa ni pun para ulama menganjurkan untuk kita selalu berdoa dengannya. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, engkau tunjukkan padaku kebenaran dan jadikan aku ni dapat rezeki ikut kebenaran tu. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan tunjukkan pada aku kebatilan dan jadikan aku dapat rezeki aku tak bersama kebatilan tu. Aku lari pada kebatilan. Ini satu konsep yang besar ditunjukkan daripada Umar Al-Khattab, nilai akidah, nilai tauhid. Okay. Jadi maksud bagi akidah itu satu orang tu dia berani sebut. Macam Diman Al-Azdi ni, waktu dia pergi jumpa Nabi, dia terus kempen diri dia, ana arqirrih, aku orang yang pandai arah angin. Dia tak takut-takut macam sebahagian orang, dia pandailah berubat orang. Tapi sehingga orang tanya, baru dia beritahu. Dia tak kempen dulu. Maknanya dia pun yakin tak yakin. Kadang-kadang takut-takut aku kempen syok sangat, berubat-ubat tak jadi. Takut juga. Yang ni memang bomoh yang memang terkenal, memang buat mana-mana pun jadi.
Cuma nak katanya Allah Ta'ala memberi. Para ulama bincang lah, Dhimma Al-Azdi ni macam mana boleh masuk Islam? Mudah sangat. Orang lain masuk Islam berperang dulu, dia masuk Islam cukup mudah. Mungkin ada satu bahagian pada Dhimma Al-Azdi ni, apa dia? Jiwa yang baik. Sebab dia dengar orang kata Nabi tu majnun, gila. Apa yang datang daripada jiwa dia? Dia nak tolong Nabi dulu. Sikap nak menolong tu ada. Sebab tu orang-orang yang ada concern seperti ini, dia lebih mudah menjurus kepada kebenaran sebenarnya. Ada kajian sebahagian para ulama, dia tunjuk orang yang memang dah sentiasa buat kebaikan. Samalah orang non-Muslim pun, kalau kita tengok dia ni suka tolong orang, kerja kebajikan pun laju pada orang Islam lagi, common sense pun tinggi. Kalau kita try kempen Islam pada dia, kebanyakannya dia boleh fikir. Dan dia, orang kata apa, mudahlah untuk tertarik kalau benda tu baik. Sebab sifat minat pada kebaikan tu dah ada pada awal lagi. Okay, jadi itu antara bentuk-bentuk contoh kita boleh tengok lah. Bomo masuk Islam hanya dengar khutbatul hajah. Ada orang baca ayat Quran sampai 15 juzuk pun tak ada apa lagi. Bagi air bacaan Quran pun tak ada apa lagi. Okay. Jadi itu ialah bahagian daripada apa yang kita boleh tengok lah sebahagian manusia. Okay. Kita tengok muka surat 15. Dia kata sini, hendaklah seseorang itu mengucapkan tidak, hendaklah seseorang itu beriman. Maka boleh dijawab bahawa ucapan itu merupakan rukun yang penting bagi makna iman. Maknanya satu benda yang mengkomplitkan iktikad satu orang tu, dia percaya dan dia sebut. Maknanya dia pergi dekat orang, dia boleh kata, aku ni orang yang beriman dengan Islam, percaya pada Islam. Iman bukan hanya semata-mata percaya, tetapi mesti ada pengakuan dan persaksian dengan kata-kata. Dalilnya surah Fussilat ayat 30, Allah Ta'ala sebut, innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinannya dengan berkata Tuhan kami adalah Allah. Orang yang kata macam ni, thumma istaqamu, kemudian mereka tetap teguh di atas jalan yang betul, tatanazzalu alaihimul malaikah, turunlah malaikat kepada mereka, alla takhafu, malaikat itu akan datang dari semasa ke semasa dengan memberi ilham supaya jangan kamu bimbang, wala tahzanu, jangan kamu sedih, wa abshiru bil jannah, dan aku gembirakan kamu dengan syurga. Janganlah kamu berduka cita dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga allati kuntum tu'adun. Ayat ni ialah ayat yang besar dan perlu diberi perhatian bagi orang yang nak kuatkan pendirian dia. Allah Ta'ala kata innal ladzina qalu, orang yang kata Tuhan kami Allah, orang yang kata kami ni buat benda yang Nabi suruh ni. Okay. Dan hakikatnya bila mana kita nak buat benda yang Nabi suruh ni, kadang-kadang kita ada halangan lah pada orang. Dan orang tak suka semua benda. Tambah pula pada zaman yang sekarang ni, kita boleh tengok banyak benda yang mengarut masuk menyerang orang Islam, hatta di negara kita. Tonton tengok hari ni kecoh satu isu bila mana ada satu orang ustaz lah, orang panggil ustaz, kita panggil dia ustaz lah. Okay. Di Pantai Timur bila mana dia kata ada kata-kata ulama ni kata sekiranya Nabi pergi ke belah kanan dan guru pergi ke belah kiri, maka dia akan ikut guru ke belah kiri, dia tak ikut Nabi ke belah kanan. Sebab perginya guru ke belah kiri itu ialah hakikatnya Nabi pun nak pergi belah kiri juga. Dia sebut kata-kata ulama. Okay. Benda-benda seperti ini agak bahaya dan ia memberi double meaning kepada orang. Sebab pertama, kedudukan Nabi sebagai manusia pesuruh yang wajib diikuti sudah ada keretakan pada konsep itu. Maknanya bila mana dia sebut macam tu, ayat asal dalam Quran Allah Ta'ala kata man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, dia taat pada Allah. Situ dah ada crack, dah ada pecah sikit. Sebab orang akan nampak, oh rupa-rupanya Nabi ni tak perlu juga kita ikut semua, kita kena ikut Tok Guru ni. Sebab apa yang Tok Guru buat ni pun daripada apa yang Nabi nak, walaupun Nabi tak buat. Okay. Benda-benda seperti ni dia agak bahaya. Bukan agak, sangat bahaya hakikatnya. Perkataan-perkataan seperti ini dia meruntuhkan kedudukan Nabi. Tapi hairannya, orang yang bercakap ini pun ialah orang yang selalu kempen kita kena cinta Nabi, kita kena ikut sunnah Nabi, tapi dia sedang meruntuhkan kepribadian Nabi itu sendiri. Wallahu alam, dia sebut sama ada dia sedar,
ataupun dia menghikayat dalam fikiran dia semata-mata, tapi dia harus bertanggungjawab terhadap benda yang dia sebut. Sebab benda-benda seperti ini boleh memberi pemahaman yang berbeza, dan kesan dia ialah kesan jangka masa panjang yang akan dilihat pada satu masa akan datang, keluarnya orang-orang seperti ini. Dan dalam majlis yang sama pun, kalau kita tengok, ada satu lagi seorang penceramah yang duduk sebelah dia tu buat pengakuan, dia kata di pondok kami ni baru-baru ni ada 2 orang pelajar kami tengok Nabi berada dalam masjid surau kami pada pukul 3 pagi yaqazatan, sehingga kawan tu teriak sampai tak boleh belajar, kena balik rumah sebab duduk dalam zuk, tak peduli ke belajar, duduk berzikir menangis. Dakwaan-dakwaan seperti ini ianya agak besar dan agak bahaya. Dulu kalau kita tengok, JAKIM dah pernah buat garis panduan, antara bentuk-bentuk ajaran yang menyeleweng ialah dakwaan Nabi datang secara yaqazah. Saya tak nak sebut yang perlis, sebab perlis mungkin orang tak berapa nak ikut sangat. Kita sebut yang JAKIM dah buat, orang kata apa, panduan khusus dalam bab ni. Maknanya nak tunjuk pada kita bahawa saja dakwaan Nabi secara yaqazah ini ialah benda yang sangat besar. Dulu kalau kita ingat, antara sebab diharamkan arkam ialah dakwaan ini. Walaupun kita tak nafi Nabi dia boleh datang dalam mimpi, benda ni tak dapat dinafikan, memang benda tu ada. Dan para ulama pun ringan dalam bab ni, sebahagiannya ringan. Kalau Nabi datang dalam mimpi, adakah dia mesti datang dengan keadaan hai'ah dia pada zaman dia hidup, maknanya dengan jubah dia ke, dengan cara bercakapnya ke? Boleh tak Nabi datang dengan bentuk, orang kata apa, pakai baju macam bangsa orang tu dalam mimpi ni bukan yaqazah, ni dalam mimpi. Ataupun Nabi datang dengan bercakap bahasa orang tu. Ada sebahagian para ulama dia menerima bab ni, maknanya Nabi ni dia boleh datang dalam mimpi kita, dan Nabi ni dia boleh datang, kadang-kadang dia boleh cakap Melayu dengan kita. Ada sebahagian ulama dia terima bab tu. Sebab ada sebahagian ulama di India ni, dia pernah mimpi jumpa Nabi tulis dekat papan hitam dalam bahasa Urdu, dia tengah sakit kulit pada waktu tu. Nabi tulis dalam bahasa Urdu loki, labu air maksudnya. Dia makan labu air, sembuh dia pada sakit kulit. Tapi dia tak kata siapa nak baik sakit kulit makan labu air. Dia kata yang tu Nabi khususkan pada aku, korang tak boleh ambil. Maknanya dia ada piawaian yang sangat ketat dalam bab ni, tidak bermudah-mudah dalam bab ni. Okay. Jadi ini ialah benda yang boleh mengganggu i'tiqad. Sebab beriman pada Nabi pun benda penting. Sebab kita syahadah, kita tak sebut la ilaha illallah saja, kita pun sebut wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau dia orang kata Nabi pergi ke kanan, Tok Guru pergi ke kiri, kita ikut Tok Guru lagi, di mana kedudukan Nabi itu sendiri? Walaupun ada orang kata maksud pada orang yang bercakap ni bukan macam tu, tapi perkataan macam ni kalau dah rasa bahaya, jangan duk bercakap secara umum. Sebab ianya benda yang boleh menimbulkan persepsi yang berbagai-bagai. Saya tak bimbang kepada orang yang kata apa, orang yang awam ni. Saya bimbang kepada pengulas-pengulas daripada kalangan ustaz-ustaz tu sendiri. Sebab mereka akan ulas hebat juga. Kita pergi lalu azan dulu. أشهد أن محمدا رسول
Okey, kita sambung sikit je lagi. Kita ambil bahagian iman bawah tu, perenggan paling bawah muka surat 15. Kita dah selesai untuk apa nama ni, i'tiqad. Iman bermaksud membenarkan dengan hati dengan penuh kepatuhan tanpa sebarang pengingkaran dan bantahan. Tiada syak dan syubhat. Ini dengan cara membenarkan dengan hati dan melafazkan dengan lidah serta menzahirkan pada anggota tubuh dengan penuh kerelaan dan pilihan, bukan keterpaksaan dan terdesak seperti yang berlaku kepada Fir'aun. Dalil daripada surah Yunus ayat 90 dan juga ayat 91. Okay. Saya nak sebut sikit je lagi. Maksud iman sini ialah pada perkataan membenarkan dengan hati dengan penuh kepatuhan tanpa sebarang pengingkaran dan bantahan, tiada syak dan syubhat. Itu maksud iman. Okay. Maksud iman yang dibawa oleh Al-Imam Abu Hanifah sini nak tunjuk pada kita bahawasanya satu orang bila mana dia percaya benda tu, dia letak dalam hati dia dan dia tak pernah ingkar terhadap apa yang dia percaya itu, maknanya susah untuk diganggu gugat. Tidak ada syak, maknanya tak rasa ragu, tak rasa ralat, dan tidak menerima syubhat apa-apa pun yang boleh mengganggu imannya. Syubhat ni ialah kesamaran, maknanya hujah-hujah daripada luar yang boleh ganggu benda tu. Ini maksud iman. Okay. Orang yang macam ni iman dia berterusan, iman inilah yang akan melayakkan orang tu untuk masuk syurga. Kelayakan minimal untuk masuk syurga ialah kena ada iman kepada Allah sebagai Tuhan yang Esa, dan Nabi Muhammad itu pesuruhnya, hambanya, dan kita tertakluk pada Rasulullah itu untuk mengikutinya dan mencontohinya. Kalau ada yang macam ni, ini ialah syarat minima untuk dapat syurga Allah Azza wa Jalla. Okay. Cuma dalam mazhab Abu Hanifah dia ada sikit perbahasan. Dia tak masukkan dalam takrif iman ini amal bil jawarih. Dia cuma masukkan iman itu cuma percaya dalam hati, ucap di lidah. Buat dengan anggota badan tak ada. Okay. Sebab itulah mazhab Abu Hanifah ini juga mendapat sedikit fitnah daripada kelompok-kelompok yang sesat yang cuba menisbahkan Abu Hanifah fahaman dia orang. Sebab kalau tengok Murji'ah benda yang sama, iaitu mereka cuma beriman, mereka tak buat apa yang mereka imani, dan mereka cuma kadang-kadang dia orang kata dia orang percaya, kadang-kadang dia orang kata tak percaya. Okay. Jadi itu antara benda konflik dalam bab i'tiqad dalam mazhab Abu Hanifah ni. Tapi nanti kita akan jawab pada kali yang akan datang lah. Okay. Dan dia akan sebut juga nanti tentang perbahasan iman ittirari dengan iman ikhtiari. Yang tu ada pada muka surat 16. Okay. Cuma kita berpada sini je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan iman ittirari dan ikhtiari muka surat 16. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.